Okay guys, so masalah yang biasanya antara masalah yang dihadapi oleh usahawan adalah biasanya dia nak buat bisnes. Okay, mungkin dia tengah bekerja sekarang, anda mungkin tengah bekerja, and then mungkin anda seorang yang dah buat bisnes macam-macam and then tak tahu nak buat bisnes apa. Alright, untuk menyelesaikan masalah tak tahu nak buat bisnes apa, alright. So yang pertama sekali, alright, yang anda perlu ingat, okey, yang pertama sekali anda perlu ingat adalah anda minat niche bisnes apa. Itu benda yang anda perlu tahu. Okey, ini bukan semata-mata nak dapatkan duit. Tolak tepi dulu soal kalau anda bisnes sebab nak dapatkan duit. Okey, hati-hati, sebab baik anda melabur ke orang yang lain yang buat bisnes sebab anda dapat duit, daripada sekiranya anda ada mindset macam aku nak buat bisnes sebab aku nak duit. Betul, kita tahu nak duit, cuma untuk bisnes ni anda kena ingat dia ada macam pahit dan madu dia. Dia ada madu dia, dia ada manis dia, dia ada pahit dia. Tetapi sekiranya anda tak tahu nak buat bisnes apa, yang pertama sekali anda kena tahu anda suka niche apa. Anda rasa bisnes anda tu kena tak dengan jiwa anda. Yang pertama sekali adalah kena dengan jiwa. Alright, cari niche yang kena dengan jiwa dulu. Alright, cari yang anda rasa macam aku suka buat ni. Yang itu yang paling penting, sebab sekurang-kurangnya bila kita buat benda kita suka, walaupun benda tu pahit, kadang-kadang kita akan tetap buat. Sebab apa? Sebab kita suka nak buat. Itu yang pertama, kita kena suka dengan niche tu. Yang kedua adalah, alright, yang kedua pula, bila kita dah tahu kita minat apa, yang kedua adalah, yang paling penting adalah bisnes kita tu menyelesaikan masalah apa. Ini penting. Ini penting. Walaupun kita suka sesuatu benda, kita kena ingat customer ni sekarang dia bukan beli saja-saja. Kita promote macam mana sekalipun, kalau benda tu tak menyelesaikan masalah dia, dia tak akan beli. Okay, ingat, walaupun kita rasa macam produk kita tu bagus gila lah. Alright. So contoh macam jam. Okay, kalau jam ni, okay, kita tengok jam ni, jam digital, and then benda ni menyelesaikan masalah. Tapi kita rasa macam tu, tapi kalau customer kita tak rasa macam tu, susah. Jadi kita kena faham bisnes yang kita suka tadi tu, produk ataupun servis yang kita suka tadi tu boleh menyelesaikan masalah orang ke tidak. Sebab bisnes ini datang, okay, sebab bisnes tu datang daripada masalah. Masalah, sekiranya anda ada masalah apa, di situ adanya peluang untuk dijadikan bisnes. Tapi sebenarnya orang nak bayar tu sebab apa? Orang nak bayar tu sebab apa? Itu kena ingat dulu. Yang kedua, sebab tu saya paling penting adalah tadi yang you suka. Sebab apa? Bila naik, jatuh, you tetap suka nak buat. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah you sendiri tahu tak bisnes you ni boleh menyelesaikan masalah apa. Sebab customer beli berdasarkan masalah. Alright, itu yang kedua. Kalau tak tahu nak buat apa. Alright, yang ketiga, bila you dah jumpa apa yang you minat, lepas tu you dah tahu dah masalah nak selesaikan macam mana, and then macam mana nak cari produk. Nasihat saya yang ketiga ni, bila you cari produk ataupun servis, alright, pastikan kalau boleh jangan terus ambil bug produk tu. Cuba test, start daripada bootstrap, daripada kecil ke besar. Tak perlu lagi you rasa macam, okay, contoh bisnes air mineral ni berjaya, you rasa benda tu bagus, alright, so you beli berkata-kata. Jangan ulangi kesilapan apa yang saya dah lalui. Kita dah lost beratus ribu sebab beli produk saja. Beli produk and then lepas tu tak boleh nak jual. So apa yang saya buat, biasanya saya akan ambil daripada kuantiti kecil, lepas tu ke besar, and then ke besar, and then ke besar. Lepas tu daripada kuantiti kecil tu kita ada duit sikit, barulah kita akan tambah stok. Alright, itu yang ketiga. Kalau you nak buat, tak tahu nak buat bisnes apa, and then macam mana nak cari produk. Okay, yang keempat. Alright, poin yang keempat ni saya nak cerita pasal sekarang you tak semestinya ada produk sendiri. Yang paling penting adalah you kena, apa orang cakap, kena tahu jual dulu produk orang. Untuk yang pertama sekali, kalau tak tahu nak buat bisnes, jangan buat produk sendiri dulu. Kalau boleh belajar, buat produk orang. Bila kita dah buat produk orang, dah power, dah tahu dah selok-belok dia, jatuh bangun dia macam mana, waktu tu saya rasa anda boleh switch
daripada bisnes anda yang bisnes orang tu kepada jenama sendiri, atau dengan menggunakan jenama orang, produk-produk jenama orang, you bina satu bisnes you sendiri dengan brand you sendiri. Contoh, saya ambil macam Al Ihsan. Saya suka nak sebut Al Ihsan sebab Al Ihsan adalah satu jenama yang saya suka. Jenama Al Ihsan tapi dia jual produk Nike, produk Adidas, produk macam-macam. Contoh macam Watson, Guardian, itu semua jual produk orang. So dia tak jual produk-produk produk-produk yang ni. Okey, produk-produk sendiri tak. Lepas pada tu baru ada satu dua yang kasut, macam dia buat Al Ihsan punya kasut, bola Al Ihsan, macam-macam sebab dia dah tahu data tu. Sebab tu yang keempat sangat penting, better jadi reseller orang dululah. Alright. So nak cari reseller yang bagus ni macam mana pula? Alright. So bukan, kalau boleh pendapat saya lah, jangan ambil stok. Okey, jangan ambil stok sebab kita tak tahu macam mana ketidaktentuan sekarang. So better anda jangan ambil stok yang banyak. Okay? Kalau nak try, better ambil gambar and then post. Tengok ada orang minat tak benda tu. Okay? So kalau tak tahu nak buat bisnes, saya rasa you buat 4 ni dulu. So bila dah jumpa yang keempat ni produk yang you nak jual tadi, okay, dah jadi reseller produk orang, okay, you boleh tengok macam mana nak dapatkan sale. Contoh dalam video, dalam seterusnya ada pembelajaran, biasanya kat bawah ni akan ada button yang relate lah. Contoh kalau kata macam anda tak tahu nak dapatkan sale pula, dah ada produk ni, Tuan Azizi saya dah ada produk, okay, macam mana nak buat sale. Alright, so ada button kat bawah ni, dia ada satu video yang kita ajar macam mana nak dapatkan sale, macam mana anda boleh dapatkan sale, macam mana nak dapatkan WhatsApp, macam mana nak dapatkan income. Okay, so daripada situ you boleh belajar. Saya harap benda ni bermanfaat. Sekiranya anda rasa benda ni bermanfaat, okay, so bantu saya untuk share dengan orang luar lagi tentang Pomen Business ni. Sekurang-kurangnya kalau kata you tak perlu pergi kelas mahal-mahal dulu, tekan je Pomen Business, mungkin boleh belajar sikit-sikit. Walaupun sikit, mungkin benda tu boleh membetulkan bisnes anda. Alright, so sekiranya macam apa yang kami beri ni tidak cukup apa semua, okey, kami ada jalankan beberapa sesi kelas dan juga one-to-one coaching. Sekiranya berminat boleh klik lah, ada dekat button dekat bawah ni. So untuk one-to-one ataupun ada coaching yang you rasa macam saya perlu jumpa untuk selesaikan masalah ni sendiri, so boleh isikan form supaya kami bantu anda untuk kami bantu anda untuk dapatkan sale yang banyak. Kami bantu anda menyelesaikan masalah anda, barulah kami boleh selesaikan masalah tu dengan jayanya. Assalamualaikum, salam Pomen Business.